Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam sesi belajar bersama Ustazah Yohanis. Ustazah doakan anak-anak murid Ustazah semuanya sihat dan dapat belajar dengan baik. Baik, hari ini kita akan belajar subjek pendidikan Islam tingkatan 3. Tajuk hari ini adalah konsep fardu ain dan fardu kifayah. Baik, anak-anak boleh buka buku teks masing-masing muka surat 120. Hari ini Ustazah akan ajar kamu maksud fardu ain, fardu kifayah, kesan penghayatan fardu ain dan fardu kifayah dalam diri kamu, dalam diri kita semualah ya, setelah kita belajar, dan juga kepada masyarakat serta negara. Kita akan lihat apakah kesannya jika kita belajar fardu ain dan fardu kifayah. Seterusnya kita juga akan cuba lihat hubung kait di antara perkara-perkara fardu ain dan juga fardu kifayah dalam kehidupan kita seharian. Untuk apa kita belajar? Ya, kita akan lihat adakah hubung kait di antara satu sama lain. Dan akhir sekali kita akan buat penilaian berdasarkan apa yang telah pun kita belajar hari ini. Baik, mula-mula kita lihat maksud fardu ain. Fardu ain ialah tuntutan yang telah Allah tetapkan ke atas setiap orang Islam. Okey, tengok kat sini ya. Setiap orang Islam yang mukallaf. Apa maksud mukallaf? Mukallaf ni adalah orang Islam yang telah pun cukup syaratnya yang menyebabkan dia wajib melaksanakan segala tuntutan dalam Islam. Okey, contohnya kamu telah pun baligh, kamu berakal, kamu beragama Islam. Itu di antara contoh orang yang telah pun mukallaf. Sekiranya tuntutan ini tidak dilaksanakan, maka individu tersebut akan berdosa. Okey, tengok. Siapa yang akan berdosa? Yang berdosa adalah individu. Okey, individu maknanya kalau kita tak buat, kita yang berdosa. Tidak akan ada kaitan dengan orang lain. Okey. Contoh perkara fardu ain. Okey, yang pertama, menutup aurat. Ini di antara je lah, antara contoh-contohnya. Menutup aurat. Berpakaian menutup aurat bukan semata-mata disuruh dalam oleh ibu bapa. Bukan semata-mata disuruh oleh guru-guru. Okay, tapi dia adalah tuntutan dalam agama Islam. Okay, yang kedua. Contoh yang kedua, fardu, solat fardu. 5 waktu sehari semalam. Okay, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh. Okay. Berpuasa di bulan Ramadan. Okey, kalau kamu lihat, ini adalah perkara-perkara fardu ain yang kamu sendiri kena belajar dan kena buat. Kalau kamu tak buat, kamu sendiri yang berdosa. Tak ada kaitan dengan orang lain. So, itulah yang dimaksudkan dengan fardu ain. Okey. Jika individu tersebut tidak buat, maka dia akan berdosa. Okey, faham ya? Baik, ini adalah contoh-contoh gambar. Okay, daripada apa yang telah kita bincangkan tadi. Okey, yang pertama, menutup aurat. Kamu dapat bezakan ya di antara dua gambar yang Ustazah masukkan di sini. Okey, satu gambar menutup aurat, satu lagi gambar yang tidak menutup aurat. Kamu dapat bezakan kan? Okey, kamu lihat, perhatikan mana satu contoh pakaian kamu. Kamu ambil yang tidak menutup aurat ke? Ataupun kamu adalah seorang yang memakai pakaian yang menutup aurat. Okey, nilailah dia sendiri ya. Okey, yang kedua, solat fardu 5 waktu. Okey, solat fardu 5 waktu. Tak kiralah kamu nak solat berjemaah di masjid ke, kamu nak solat sendirian di rumah ke. Okey, mengikut tuntutan masing-masing lah, kesesuaian kamu. Kalau lelaki, okey, kamu sewajarnya pergi ke masjid solat secara berjemaah. Okey. Berpuasa di bulan Ramadan. Okey, jangan tinggal puasa jika kamu tidak ada keuzuran. Okey, sebab kalau kamu berpuasa ni, kamu akan dapat rasai kegembiraannya. Okey, gembira di saat kamu berbuka puasa bersama ahli keluarga. Kan seronok duduk makan bersama-sama, baca doa, okey, mengaminkan doa. Itu dia. So, boleh faham ya berdasarkan gambar ini. Contoh-contoh perkara fardu ain dalam kehidupan seharian. Okey. Baik, seterusnya kita lihat maksud fardu kifayah. Fardu kifayah ni ialah tuntutan yang telah pun ditetapkan oleh Allah ke atas masyarakat Islam.
Okey, berbeza dengan fardu ain tadi individu ni. Okey, yang ini masyarakat Islam secara kolektif. Apa maksud kolektif? Kolektif bermaksud bersama. Maknanya keseluruhan masyarakat itulah secara bersama-sama kena laksanakan tuntutan tersebut. Sekiranya sebahagian sahaja yang melaksanakan tuntutan fardu kifayah ini, maka gugurlah kewajipan tersebut ke atas orang Islam yang lain. Okey, maksudnya begini ya. Okey. Kalaulah tuntutan tersebut telah ada orang yang melaksanakannya, maka orang lain tak berdosa walaupun dia tak melaksanakannya. Okey, kita lihat contoh dia. Contoh perkara fardu kifayah dalam kehidupan seharian kita seperti menguruskan jenazah. Yang kedua, menjadi usahawan Muslim. Yang ketiga, solat berjamaah. Okey, kita lihat gambar yang seterusnya supaya kamu lebih faham. Baik, ini adalah contoh perkara fardu kifayah yang disertakan gambar. Okey, contoh solat berjamaah. Okey. Saya rasa semua orang pernah solat berjamaah kan? Sama ada di rumah ataupun di masjid ataupun di surau berdekatan dengan rumah kamu. Okey, itu fardu kifayah. Jadi kalau ada orang yang tak pergi solat berjamaah dekat satu kampung tu, dah kira tak berdosa lah sebab dah ada yang keluar ke masjid, ke surau untuk solat berjamaah. Okey, yang kedua tengok pengurusan jenazah ya. Gambar di sini menunjukkan mereka sedang solatkan jenazah. Pengurusan jenazah ni termasuklah memandikan jenazah, kafankan jenazah, solatkan jenazah dan juga kebumikan jenazah. Okey, itu yang dimaksudkan dengan pengurusan jenazah. Okey, usahawan Muslim. Usahawan Muslim adalah tuntutan fardu kifayah. Okey, ini membantu kehidupan orang Islam. Okey, kalau tak ada orang yang menjual ayam yang disembelih secara halal, macam mana kehidupan orang Islam agaknya? Okey, mereka akan makan makanan yang tidak halal. Ayam yang disembelih tidak mengikut kaedah yang disuruh oleh agama Islam. Okay, sebab itu perlu adanya sebahagian daripada masyarakat Islam yang membuka gedung-gedung perniagaan yang mengusahakan makanan-makanan halal bagi umat Islam. Begitu juga kalau gambar ini kalau kamu lihat dalam sektor pembuatan jahitan pakaian. Perlu juga ada usahawan Muslim yang menjaga pakaian umat Islam. Maknanya perlu ada orang yang berusaha menjahit pakaian-pakaian yang menutup aurat. Kalau tak ada orang Islam yang menjaga pakaian umat Islam, siapa lagi nak menguruskan pakaian yang memastikan ianya menutup aurat? Jadi seelok-eloknya nak jadi tukang jahit, jahitlah pakaian yang menutup aurat. Supaya dapat sama-sama buat pahala. Orang yang memakai dan orang yang menjahitnya sama-sama dapat pahala mengikut syariat Allah. Baik, seterusnya setelah kita belajar apa itu fardu ain dan apa itu fardu kifayah, sekarang kita cuba lihat ya, kesan penghayatan. Kesan penghayatan maknanya bila kita belajar tu apa yang kita dapat untuk diri kita. Apa yang akan nampak pada diri kita. Tengok yang pertama. Dia boleh membentuk individu yang sentiasa amalkan budaya mulia dalam kehidupan. Individu tersebut akan sentiasa amalkan budaya yang mulia dalam kehidupan. Poster di belakang ni Ustazah ambil daripada poster Kementerian Pendidikan Malaysia berkaitan dengan nasihat KPM sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Kita sekarang berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan. Yang pertama ni, tidak keluar rumah atau melepak. Itu antara amalan baiklah, asas kepada syakhsiyah yang terpuji. Yang kedua, tidak bermain-main di luar rumah. Yang ketiga, membantu ibu bapa di rumah. Yang keempat, sentiasa menghormati ahli keluarga. Itu antara contoh individu yang sentiasa mengamalkan budaya mulia dalam kehidupan.
Okey, yang kedua, mewujudkan masyarakat yang saling bantu-membantu di antara satu sama lain. Okey, itu kesan daripada penghayatan fardu ain dan fardu kifayah. Okey, seimbang, maka lahirlah masyarakat yang saling membantu di antara satu sama lain. Okey, dari aspek negara kita lihat ya, ekonomi negara akan berkembang dengan pesat kerana apa? Kerana bebas daripada gejala rasuah. Okey, kita belajar fardu ain. Okey, kita belajar fiqh, tauhid, akidah. Okey, kita belajar teras-teras dalam agama Islam, maka kita akan terhindar daripada melakukan perkara yang dilarang oleh agama Islam. So, itu dimaksudkan dengan kesan penghayatan. Maknanya apa yang kita dapat hasil daripada kita belajar fardu ain dan fardu kifayah. Okey, boleh faham ya semua ya? Okey. Baik, seterusnya Ustazah akan terangkan hubung kait di antara fardu ain dan fardu kifayah. Okey, kita kena belajar dua-dua sebab dia saling berkait di antara satu sama lain. Okey, cuba lihat ni Ustazah buat ni. Okey, yang atas ni kita ada pekerjaan sebagai pembuat mesin jahit. Ni yang kerja kat kilang lah ni. Kilang buat mesin jahit. Hukumnya adalah fardu kifayah. Tukang jahit. Tukang jahit pun satu pekerjaan juga ya. Jadi pekerjaan ini hukumnya adalah fardu kifayah. Pembuat benang, daripada benang ni lah kita buat jadi kain. Dari kain tu lah kita jahit jadi baju. Hukum pekerjaan ini adalah fardu kifayah. Okey, apa kaitannya dengan solat fardu? Solat fardu merupakan tuntutan fardu ain. Okey, jom kita lihat ya. Okey. Baik, kaitannya ialah bermula daripada tukang jahit. Tukang jahit kerja dia adalah menjahit baju. Jadi dia akan menggunakan peralatan untuk menjahit, iaitu dia akan menggunakan mesin jahit. Okey, nak menjahit baju juga akan menggunakan kain. Kain tu dibuat daripada benang. Maka terhasillah pakaian. Jika pakaian dijahit itu pakaian menutup aurat, maka terhasillah sehelai pakaian yang menutup aurat. Okey, apabila seorang itu berpakaian dengan pakaian yang menutup aurat, maka mudahlah dia untuk melaksanakan solat walaupun di mana sahaja dia berada. Okey, kalau terlupa bawa kain terlekung sekalipun, tak gusar dah. Sebab bila kita berpakaian dengan pakaian yang menutup aurat, maka dia telah pun memenuhi syarat sah solat. Okey, maka solat itu dikira sah. Okey, itulah dia kaitan di antara pekerjaan-pekerjaan yang dikira sebagai fardu kifayah tu dengan amal ibadah yang dikira sebagai tuntutan fardu ain. Okey, so boleh faham ya? Baik, ini adalah tugasan setelah kamu selesai belajar tajuk fardu ain, fardu kifayah. Sila nyatakan hukum fardu ain ataupun fardu kifayah bagi setiap penyataan berikut. Yang pertama, menguasai kepakaran dalam bidang perubatan. Yang kedua, mahir dalam bidang kejuruteraan. Okey, sila tentukan apakah hukum bagi kedua-dua pernyataan ini. Yang kedua, belajar ilmu tajwid. Berpakaian menutup aurat. Apakah hukum bagi dua pernyataan ini? Dan yang ketiga, solat berjamaah serta menguruskan jenazah. Sila nyatakan sama ada fardu ain ataupun fardu kifayah. Jawapannya, sila tulis dan berikan kepada guru subjek pendidikan Islam kamu. Semoga berjaya. Terima kasih kepada semua anak-anak kerana sudi belajar bersama Ustazah Yohanis. Okey, jangan lupa ya, tekan butang subscribe, like dan share. Serta jika ada sebarang komen, sila turunkan komen untuk
Ustazah tambah baik channel Ustazah nanti. Terima kasih.